Zahid memang kebal desakan dan kecaman. Pemimpin UMNO akan terus berdrama dengan pelbagai babak dan watak bagi mengaburi mata rakyat. Si Fulan berkata begini dan si Fulan berkata begitu. Masing-masing nak menyelamatkan leher masing-masing daripada dicantas. Terkini keengganan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO adalah bagi menghormati pilihan yang dibuat perwakilan UMNO yang memilihnya untuk menerajui parti itu dalam pemilihan yang berlangsung pada tahun 2018. Sebaliknya, kata beliau, desakan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO tidak akan menyelesaikan masalah dalam parti tersebut. Ini kerana langkah yang pernah diambil sebelum ini dilihat tidak memberikan sebarang kesan positif terhadap parti berkenaan. Saya pernah bercuti selama 6 bulan, 12 hari kerana ketika itu ada sekumpulan ahli parlimen yang mendesak saya sama ada meletakkan jawatan atau bercuti dan menyatakan kalau saya bercuti, mereka tidak akan keluar daripada UMNO. Tetapi jelas bahawa sehari selepas saya bercuti, kumpulan itu terus keluar daripada UMNO, katanya dalam satu temu bual yang bersiaran di Facebooknya semalam. Jelas Ahmad Zahid keputusan untuk menentukan sama ada beliau terus menjadi Presiden UMNO bukanlah terletak di tangannya, tetapi sebaliknya ia perlu ditentukan oleh kesemua 191 perwakilan parti keramat itu. Katanya perkara ini bukan soal mahu atau tidak, tetapi semua orang mesti menghormati pilihan yang dibuat oleh perwakilan bersandarkan kepada peraturan dalam perlembagaan kepada fasa-fasa yang ada di dalamnya dan ia harus dihormati. Menurut beliau, ini kerana perlembagaan meletakkan institusi kepimpinan sama ada di peringkat cawangan, bahagian, perhubungan negeri atau peringkat nasional. Itu harus dijunjung oleh setiap ahli, apatah lagi kepimpinan di semua peringkat. Katanya sebagai seorang yang dipilih secara demokratik, beliau perlu menjalankan amanah yang telah diberikan perwakilan tersebut kepadanya walaupun ada cabaran dan rintangan yang terpaksa dihadapinya. Terkejut sungguh Jom Channel bila mendengar kenyataan daripada Presiden UMNO yang bakal digulingkan oleh sahabatnya sendiri ini. Hebat kenyataannya. Kononnya semua orang mesti menghormati pilihan yang dibuat. Kononnya semua orang yang dipilih secara demokratik, beliau perlu menjalankan amanah yang telah diberikan. Bila tiba giliran beliau nak digulingkan, terus dikaitkan dengan demokrasi dan pemilihan. Tetapi semasa bersekongkol dengan Bersatu dan PAS ketika merampas kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih secara demokrasi, adakah Zahid memikirkan tentang kehormatan demokrasi dan mandat yang telah diberikan rakyat? Dasar manusia lidah bercabang, hidup hanya tahu temberang dan menikam dari belakang. Pada masa yang sama, Ahmad Zahid turut menyatakan kesediaannya untuk menerima cabaran sekiranya terdapat pemimpin lain yang berhasrat untuk bertanding pada pemilihan Presiden UMNO akan datang. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dikecam apabila didakwa Parlimen Bagan Datuk yang diwakilinya sejak tahun 1995 itu sebagai kawasan paling mundur di Perak. Rata-rata warganet mempersoalkan apa yang Presiden UMNO berkenaan lakukan sejak 6 penggal menjadi ahli Parlimen di kawasan hilir Sungai Perak itu. Ada juga berpendapat sudah tiba masanya pengundi menukar kepada wakil rakyat lain pada pilihan raya umum yang akan datang. 6 penggal pegan Bagan Datuk, kenapa masih mundur katanya? Kena tukar ni, kata Tengku Saifuddin Tengku Abdullah. Bekas timbalan Perdana Menteri tersebut juga dipersoalkan memandangkan tempoh 25 tahun menjadi wakil rakyat di Bagan Datuk bukan satu tempoh masa yang singkat. Bukankah Datuk Seri wakil YB kawasan itu? Apa Datuk Seri buat bertahun-tahun baru sekarang perasan? Tempelak Jaafar Abdullah. Terpana kami di Jom Channel membaca komen-komen yang diterima dengan 1000 kecaman tajam menikam. Namun hati kental Zahid tidak akan terduris kerana beliau sudah ditanam oleh parti keramat untuk berjuang demi dirinya sendiri, bukan untuk rakyat. Untuk rekod, Ahmad Zahid, 68 tahun juga, pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Perdana Menteri sepanjang pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Ayah kepada Datuk Nurul Hidayah itu juga sedang berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 kes rasuah dan 27 pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Bagaimanapun dia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Ogos tahun lalu atas 12 pertuduhan pindaan bagi kes pecah amanah dan 2 pertuduhan pindaan rasuah yang membabitkan dana yayasan itu. Sama-sama kita tunggu episod mana yang akan menjadi pilihan penonton dan rakyat jelata. Yang hak atau yang batil? Tunggu dan lihat.